hubungan etnik, integrasi dan cabaran global. Pengenalan. Hubungan etnik di Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum sejak kemerdekaan dan sebelumnya lagi. Integrasi antara kaum amatlah penting bagi menjana keharmonian sesebuah negara. Oleh itu, ia menjadi satu cabaran bagi sesebuah negara dalam mengekalkan keharmonian antara kaum setelah negara mencapai kemerdekaan. Antara cabaran global yang terdapat dalam bab ini adalah membina personaliti rakyat yang berjiwa Malaysia, membina jalinan harmoni, hubungan interetnik dan intraetnik, dan menangani hubungan etnik di Malaysia di pasca kemerdekaan, iaitu selepas kemerdekaan. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam buat negara, iaitu rusuhan antara kaum yang tercetus di Kuala Lumpur. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan mengisytiharkan darurat untuk menenangkan keadaan yang tidak terkawal. Kesan daripada peristiwa hitam ini, kerajaan pada waktu itu menyusun semula politik di negara dengan menyatukan semua kaum dalam satu parti ataupun barisan yang lebih dikenali sebagai Barisan Nasional. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan dasar ekonomi baru untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. Hal ini dapat kita rumuskan bahawa kesepakatan antara kaum amatlah penting untuk memajukan ekonomi sesebuah negara di samping mengekalkan keharmonian di negara tersebut. Dalam satu topik yang seterusnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hubungan etnik, integrasi dan cabaran global. Hello, saya Rizky Brina Anthony. Saya akan menerangkan lebih lanjut untuk bahagian pengenalan, iaitu memahami cabaran integrasi kaum dan hubungan etnik Malaysia yang melibatkan pelbagai dimensi dan faktor. Secara amnya, terdapat dua cabaran hubungan etnik di Malaysia, iaitu dimensi demografi politik dan dimensi ekonomi. Hubungan kaum di Malaysia tidak dapat dianggap seimbang dari segi demografi politik kerana ada kelompok membentuk majoriti berbanding kelompok minoriti yang lain. Contohnya, kelompok Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak dan orang asli di Semenanjung merupakan kelompok majoriti yang menguasai politik negara. Kaum Melayu dan Bumiputera juga diberi keistimewaan yang dijamin dalam perlembagaan. Golongan yang tidak memahami proses terbentuknya pluraliti masyarakat Malaysia akan menganggap kedudukan istimewa sepatutnya diberi kepada kelompok minoriti yang lebih memerlukan jaminan dan perlindungan. Kini, rakyat Malaysia boleh berbangga dengan sifat persefahaman dan tolak ansur menerusi proses dialog antara agama dan budaya. Persoalannya, dapatkah proses integrasi kaum membentuk sikap rakyat yang toleransi, kesalingan dan setia kawan? Di dalam bab ini, cabaran untuk proses integrasi dan perpaduan kaum akan dikena pasti. Proses kena pasti cabaran akan mengambil kira faktor geopolitik, ekonomi dan perkembangan ideologi. Perhatian juga ditumpukan kepada aspek latar sejarah, budaya, identiti dan sistem kepercayaan. Terima kasih. Halo, nama saya Odira Sedang Anak Tagong, bernombor matrik 63735. Bagi subtopik 10.2.4 pula, membincangkan tentang budaya dan nilai secara terperinci. Dalam rangka membina personaliti berjiwa Malaysia seperti yang dihasratkan, rakyat Malaysia dengan latar belakang pluraliti yang sedemikian perlu mempunyai kekuatan budaya dan nilai yang bersifat kemalaysiaan. Hal ini kerana dengan kekuatan budaya dan sistem nilai rakyat berbilang kaum di negara ini, ia dapat dilihat mempunyai keupayaan untuk membina satu jalinan sosial yang ukuh dan utuh. Oleh yang demikian, adalah mustahak seluruh rakyat Malaysia memahami dan menghayati hasrat dan semangat kerjasama, persefahaman dan kesalingan antara kaum di Malaysia. Cabaran dalam menerapkan budaya dan sistem nilai yang dapat dihayati dalam kehidupan Malaysia juga bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini demikian kerana Malaysia yang amat pelbagai sifatnya secara semula jadinya, memiliki pelbagai kelainan dan perbezaan sama ada dari segi cara hidup maupun penghayatan amalan dan sistem nilai. Kepelbagaian yang wujud tidak seharusnya menjadi kekurangan untuk masyarakat di negara ini berinteraksi dan memahami satu sama lain. Ada banyak persefahaman yang boleh jadikan sebagai landasan bagi memungkinkan masyarakat berkongsi apa sahaja dari segi nilai, malahan amalan dan
dan tata cara kehidupan. Sesungguhnya amat banyak persamaan dalam kehidupan, khususnya nilai-nilai baik yang boleh dikongsikan oleh anggota masyarakat yang berbilang kaum dalam usaha mewujudkan suasana masyarakat yang damai, harmoni dan sejahtera. Cabaran pertama, membina personaliti rakyat yang berjiwa Malaysia. Generasi perlu memiliki personaliti dan watak yang sesuai sebagai rakyat Malaysia. Seseorang rakyat Malaysia harus memberikan taat setianya kepada raja dan negara, semangat patriotisme dan bersedia berkorban mempertahankan kedaulatan negara sebagai contoh tauladan dan kepada yang lain. Untuk membina personaliti rakyat yang berjiwa Malaysia, agama merupakan aspek utama. Seseorang itu hendaklah memiliki iltizam keagamaan. Hal ini kerana mereka yang memiliki iltizam dalam diri sudah tentu tidak bersedia melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Nilai intrinsik yang ada pada ajaran agama secara langsung dapat menahan seseorang daripada bertindak zalim kepada orang lain. Oleh yang demikian, pengalaman dan penghayatan ajaran agama boleh menjadi salah satu pemangkin utama dalam mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbagai etnik. Yang kedua, bahasa merupakan faktor penting dalam usaha memupuk perpaduan. Tanpa penguasaan bahasa yang baik, perhubungan tidak dapat dilakukan. Di Malaysia, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia seperti yang termaktub dalam perlembagaan di dalam Perkara 152. Kedudukan dan taraf bahasa kebangsaan terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Yang ketiga, Akta Pendidikan asalnya daripada Akta Pelajaran 1961. Oleh sebab itu, bahasa ialah alat penting yang berupaya memupuk perpaduan dan penyatuan, maka rakyat Malaysia perlu menguasainya dengan baik. Dengan semangat ini, maka lahirlah ungkapan bahasa jiwa bangsa, misalnya yang melambangkan martabat dan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai identiti kepada bangsa Malaysia. Nama saya Chris Eloina, metrik number 65672. Cabaran 2, iaitu membina jalinan harmoni hubungan intraetnik dan intraetnik. Seperti yang diketahui, Malaysia didiami oleh kaum-kaum dari pelbagai latar belakang, etnik, budaya, tradisi, dan sistem kepercayaan dan anutan. Islam, Buddha, Taoisme, Hinduisme, Kristian, Sikh, dan kepercayaan lain serta amalan animisme yang lain yang kebanyakannya diamalkan oleh kaum peribumi Sabah dan Sarawak. Dari segi bahasa, masyarakat Malaysia memiliki kepelbagaian bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, bahasa Cina atau Mandarin dengan pelbagai dialek seperti Cantonese, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, dan Focao. Bahasa Inggeris, bahasa Tamil, Telugu, Malayam, Punjabi, dan Thai, serta bahasa suku dan etnik yang berlainan, kaum dalam kalangan orang asli dan peribumi di Sabah dan Sarawak. Cabaran besarnya adalah dengan mewujudkan atau menyediakan cara atau kaedah yang terbaik untuk membina jalinan harmoni dalam hubungan interetnik dan intraetnik. Apakah strategi terbaik bagi menguruskan kepelbagaian etnik dan waktu yang sama, mengekalkan kedamaian dan keharmonian hubungan kaum? Dalam hal ini,
kerajaan telah mengambil pelbagai langkah dan pendekatan bagi mengenal pasti masalah dan menguruskan kepelbagaian ini. Antaranya, kerajaan telah menubuhkan sebuah jabatan khusus bagi menangani permasalahan hubungan kaum di Malaysia, iaitu Jabatan Perpaduan Negara. Dahulunya, jabatan ini diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Selepas penyusunan semula kementerian-kementerian pada tahun 2004, jabatan ini diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan dikawal selia oleh seorang Menteri Kabinet Persekutuan. Langkah ini merupakan satu langkah penting yang diambil oleh pihak berkuasa bagi menangani permasalahan integrasi nasional dengan mengambil kira segala aspek yang melibatkan perpaduan kaum di Malaysia. Hubungan intraetnik. Hubungan intraetnik merujuk hubungan antara satu etnik dengan etnik yang berlainan. Hal ini merupakan cabaran besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat negara ini dalam proses pembentukan bangsa Malaysia yang memiliki dan menghayati nilai dan jati diri Malaysia. Cinta akan negara, memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan bersedia mempertahankan martabat dan kedaulatan pada bila-bila masa diperlukan. Saya Feldi Elnus Jarnis, nomor metrik 65980 dari Fakulti Kejuruteraan, akan menerangkan tentang cabaran hubungan interetnik di negara kita. Peringkat nasional. Pada peringkat nasional, cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat negara ini adalah sejauh manakah dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan negara ini telah berjaya memupuk semangat perpaduan, setia kawan, dan keharmonian di Malaysia. Seterusnya, sejauh manakah keberkesanan peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan, pertubuhan politik, pertubuhan bukan kerajaan, media, dan para pemimpin masyarakat dalam mencapai hasrat ini. Kita masih memerlukan kajian yang mendalam dalam pelbagai sudut dan dimensi bagi mengupas dan menjawab persoalan ini. Peringkat global. Cabaran pada peringkat global dapat dilihat daripada pergolakan yang berlaku di negara-negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang etnik, ketegangan hubungan kaum yang berlaku di Afrika, di Eropah Timur, dan di tempat-tempat lain seharusnya membuka mata kita bahwa konflik kaum boleh tercetus dan berlaku pada bila-bila masa. Bagi masyarakat Malaysia, konflik yang berlaku di tempat lain perlu dilihat sebagai pengajaran yang boleh menyadarkan betapa perlu dan pentingnya menjaga sensitiviti dan keharmonian antara kaum. Aspek penting dalam menjaga keharmonian hubungan antara kaum seperti kesaksamaan dan keadilan sosial perlu sentiasa diberi perhatian. Hal ini membolehkan semua pihak merasa bahwa mereka mendapat keadilan dan tiada pihak yang merasakan diri atau kaumnya tersisih. Cabaran besar yang sering dihadapi adalah apabila ada pihak yang mengambil kesempatan dan tidak mahu mengambil pengajaran daripada pengalaman negara lain dalam menguruskan hubungan antara kaum. Hubungan intraetnik merujuk hubungan antara sesama kaum atau satu keturunan. Banyak faktor yang membawa kepada keadaan tersebut. Dalam konteks Malaysia, faktor yang boleh dianggap utama ialah wujudnya politik kepartian. Kewujudan parti politik yang berbeza tetapi mewakili atau didominasi oleh kaum atau etnik yang sama telah sedikit sebanyak mendorong berlakunya masalah dalam hubungan intraetnik. Perlu difahami bahawa dalam negara yang mengamalkan demokrasi yang pemerintahnya dipilih melalui pilihan raya, politik berparti ialah sesuatu yang sememangnya diizinkan, malah menjadi persyarat kepada kelangsungan demokrasi itu sendiri. Setelah melalui lebih 10 kali pilihan raya, adakah telah wujud kematangan politik dan budaya politik yang sihat dalam kalangan pemimpin dan masyarakat di Malaysia? Dalam hal ini, antara cabaran besar yang sedang dihadapi ialah cara atau usaha mendewasakan atau mematangkan masyarakat Malaysia tentang sistem politik serta falsafah dan amalan demokrasi yang membenarkan persaingan politik yang sihat. Antara cabaran pengaruh luaran dalam mengekalkan hubungan interetnik dan intraetnik adalah cabaran politik antarabangsa.
Dalam era pasca Perang Dingin ini, telah berakhirnya dunia bipolar dan diganti sebagai dunia unipolar. Antara negara yang memegang kuasa unipolar adalah Amerika, Perancis, dan Jepun, di mana mereka bertindak sebagai polis dunia dan mendapat kedudukan yang tinggi dalam politik antarabangsa. Mereka juga menguasai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), termasuklah amalan dan dasar luar sesuatu negara untuk kebaikan mereka sendiri. Oleh itu, PBB haruslah berwibawa dalam menangani masalah ini serta memberi tekanan kepada pihak berkuasa untuk keadilan sosial. Cabaran pengaruh luaran dari segi ideologi adalah kerana semangat nasionalisme yang tinggi yang membawa kepada rasisme. Keadaan ini telah memecah belahkan kestabilan sosial serta keharmonian rakyat. Oleh itu, semangat nasionalisme haruslah berteraskan nilai-nilai keadilan untuk membina jati diri bangsa yang harmoni. Yang ketiga adalah cabaran sikap ekstremisme. Ekstremisme merujuk kepada keadaan yang berada pada tahap yang tinggi atau melampau. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk melakukan kerosakan individu, masyarakat dan institusi. Yang terakhir adalah cabaran globalisasi. Dalam era dunia moden ini, teknologi komunikasi dan maklumat telah berkembang dengan pesat. Ia memberikan banyak kebaikan kepada kita, tetapi ada juga pihak yang ingin mengambil kesempatan atas perkembangan ini dan memberi tekanan kepada pihak lain. Sebagai contoh, dalam hubungan antara negara. Cabaran psikologi dalam hubungan antara etnik pula boleh dilihat daripada beberapa aspek seperti persepsi, prejudis, diskriminasi, stereotip dan ethnocentrism. Persepsi bermaksud tanggapan. Tanggapan selalunya tidak membayangkan hakikat sebenar sesuatu perkara atau memberikan pengetahuan sebenar terhadap sesuatu maklumat. Dalam konteks hubungan etnik, persepsi yang salah terhadap sesuatu etnik yang boleh memberikan kesan atau memudaratkan keharmonian dalam masyarakat. Oleh yang demikian, masyarakat Malaysia yang mempunyai sifat pluraliti perlu menghindari daripada memiliki atau memberikan persepsi yang serong terhadap sesuatu niat atau tindakan terhadap etnik yang lain. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya salah faham antara sesuatu etnik dengan etnik yang lain yang boleh mencetuskan pelbagai masalah yang disebabkan oleh salah faham tersebut. Seterusnya, prejudis. Prejudis atau prasangka merupakan elemen yang mencetus keadaan yang tidak tenteram dalam hubungan kaum. Konflik boleh timbul dengan adanya sikap prejudis yang membangkitkan perasaan tidak puas hati antara satu dengan etnik yang lain. Bagaimana prasangka ini boleh terjadi? Dalam konteks hubungan antara etnik, antara faktor utama yang menjadi prasangka ialah pandangan atau maklumat yang salah berkenaan dengan status etnik yang lain. Seterusnya, diskriminasi. Diskriminasi boleh difahami sebagai lanjutan daripada sikap prasangka terhadap kaum yang lain. Kesan daripada dasar British di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah menjadi titik permulaan kepada kewujudan pelbagai kaum dan juga kepelbagaian budaya, agama, bahasa dan adat resam di Malaysia. Dengan kepelbagaian etnik, Malaysia tidak terkecuali daripada menghadapi cabaran dalaman dan luaran dalam membentuk negara maju yang setanding dengan negara lain. Negara kita banyak menghadapi cabaran dalaman dari segi sosioekonomi, di mana jurang perbezaan di antara kaya dan miskin dan juga perbezaan di antara kehidupan bandar dan luar bandar masih lagi menjadi isu pada masa kini. Cabaran dari segi agama pula, Malaysia sangat bertuah walaupun dengan penduduk yang berbilang kaum dan dengan kepercayaan yang berbeza sejak dahulu lagi, rakyat Malaysia tidak mempunyai masalah untuk berkomunikasi, bekerjasama dan juga saling memahami di antara satu sama lain.